Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muka surat berapa? Muka surat 2. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Baik, kata pengarang rahimahullahu ta'ala, soalan, apakah pula pengertian ad-din itu? Soalan, apakah pula pengertian ad-din? Din agama. Jawab, perkataan ad-din dalam bahasa Arab membawa pengertian kepada agama. Arti dia agama, makna lebih luas daripada itu. Dia makna bukan arti. Nampak? Arti ni balik bahasa, terjemah. Nah, din arti agama. Apa makna agama? Panjang cerita. Maksudnya suatu cara hidup. Ni makna. Nampak? Suatu cara hidup atau bentuk hidup atau peraturan hidup atau suatu pegangan hidup. Jadi maksud agama tu, din, iaitulah cara kita nak hidup sebagaimana yang dibenar atau diredai oleh pencipta kita. Itu din. Masa kita ni, hidup kita, kalau tak ada din, tak ada agama, tak ada peraturan, hidup tak. Tak payah makan, nak lapar makan, dahaga minum air. Tengok apa, jauh, gitulah. Tak? Jadi buat mari agama, biar ikut peraturan. Jadi agama ni, kita pun ikut peraturan. Peraturan hidup. Hidup ni benda pula, hidup ni lah. Hidup kita ni. Di rumah, di mana-mana, tu kehidupan. Di rumah, tak, dia panggil ada peraturan tak? Kait dengan agama. Bangun tidur buat guana, baca benda. Masuk tandas, baca lagu mana, kaki mana dulu. Tu din kait dengan agama tu. Nah, masuk dalam tandas boleh baca tak zikir, nama-nama yang baik dalam tandas, boleh ke tak? Keluar tandas, baca benda. Nah, Lepas tu nak pakai baju, Nabi kata masuk tangan kanan, kaki kanan dulu. Nah, dia ada peraturan. Nak makan tangan kanan, bismillah dulu. Tu peraturan hidup. Habis dah makan, maknanya kata alhamdulillah. Nak terbit rumah, baca apa benda ni, doa. Turun daripada rumah, nak naik kenderaan, nak pergi pejabat, ada doa ni, Nabi suruh baca. Tak boleh ikut. Dia ada peraturan agama. Nah, tu panggil agama. Jadi agama bukan sembahyang. Kalau duduk faham ni, sembahyang saja. Nah, sembahyang, kayak gini puasa. Apa jelek. Tak. Sembahyang 5 waktu. Puasa bulan Ramadan. Lepas tu malam raya sibuk baca terah. Orang mari ngajak, dah hari. Dah mana agama? Nah, dah lengkap. Jadi kalau pakai seluar gak, pakai seluar tapung. Jadi seluar tapung itu, orang seluar gak. Nah, tapi bagian ke bawah ada seluar, bagian atas tak ada. Tinggal tulang saja. Nah, soyok kat ni, tak cukup. Dia bukan sembahyang agama ni. Agama peraturan hidup. Nampak? Cara nak ibadat gini. Quran kata gua ni, hadis kata gua ni. Habis ibadat pula nak pergi mujirang pula. Hadis kata gua ni. Dari masuk bodoh itu kena wi salam. Dah salam dah kan. Hadis kata pula. Jangan lebih pada 3 kali. Kalau nak jawab semua balik lah. Yang agama sama. Di pejabat di mana-mana. Nah,
Itu panggil beragama. Sebenarnya Islam itu adalah agama dan bukanlah setiap agama itu Islam. Kalau diganding dan dua perkataan itu menjadi agama Islam. Jadi agama peraturan hidup, macam-macam peraturan dia. Cara kafir, cara Buddha, cara hadari, cara hak Nabi ajar, cara pesan lama, cara macam-macam pesan, Arab jahiliah, Melayu jahiliah, pesan bandar, pesan orang ulu. Dalam mana tu? Iaitu Islam. Peraturan Islam. Bila peraturan Islam, mu duduk di mana pun ikut peraturan Islam, maka selamat. Ikut peraturan, ikut adat-adat hak Nabi Kaabah, duduk mana? Haji duduk New York, tak ada orang boleh selamat. Tak ada Mekah kali pun dah ikut peraturan agama, tak selamat. Peraturan ni yang kena patuh. Nama peraturan ni Islam, nama dia. Nama peraturan tu. Maka ia memberi erti suatu pegangan atau cara hidup yang sejahtera. Tak ada benda dah. Semua Nabi beragama Islam, maka semua manusia wajib beragama Islam. Mana-mana hak mati dah masuk Islam, kekal patak neraka. Atau mana-mana orang Islam dah tapi mati dalam keadaan lawan Islam, masuk neraka juga. Dia gitu. Surga tak mari, lepas tu Islam ke mana? Bila rumah ni surga tak hari. Bergerak tu, pusing kot bandar baris tu. 5 batu. 2 kolej, tubik peluh kot celah tiup. Kiri, kanan, tengah panas. Nampak? Macam orang bodoh. Tak apalah. Asal cerdik ke mana? Balik baris mana karang, pergi surga. Ni baris pergi 5 batu, surga 5 langkah, tak pergi. Tu bodoh. Mana baris tu pergi surga, cerdik. Faham tak? Dia gitu. 5 batu pusingnya. Tangan gini, tangan. Hurt. Dak sorok, dak cek. Surga dak pergi, rumah Allah. Hak Nabi suruh pergi, hak Tok Bilal panggil, hayya ala salah, hayya ala falah. Beragak. Pegang dera, pegang hodok atas kereta kebai, muka berkelari coteng. Tak? Surga tak pergi. Dah Islam mana? Hidup secara Islam ialah hidup yang selamat, kerana Islam menjamin segala bentuk keselamatan. Keluarga Islam ikut Islam selamat. Negara ikut Islam, negara itu selamat. Syarikat tu ikut Islam, syarikat selamat. Jabat ikut Islam, jabat selamat. Sekolah ikut peraturan Islam, sekolah tu berkat. Semua kena ikut Islam. Sekarang masalah, semua dah ikut Islam. Di pejabat dah ikut Islam. Syarikat dah ikut Islam, rumah dah ikut Islam. Peraturan tu lah dah ikut. Orang Islam dah ikut peraturan. Kita mah askar tapi dah ikut peraturan askar. Orang panggil askar gila. Askar dia tak ada lah IC macam kita MyCard ada. Dia ada pasport askar. Dia IC dia lain. Nampak? Askar dia IC dia lain. Dia tak sama macam kita. Jadi kalau tengok IC askar, nampak? Tapi tak akan pakaian askar, cawak kereta. Askar benda gini. Rambut panjang kat skop. Bukan askar. Tak saya askar. Dah mana dah ikut peraturan? Walau saya lah. Ni askar mini dipanggil. Askar mini, bukan askar Melayu. Dan ni Islam. Islam nama IC. Dah betul peraturan. Siapa masa pergi surga pergi tak? Dah pergi dah mana? Pergi patah. Dah masa orang buat tazkirah betul Quran, baca Yasin semua, pergi mana? Pergi Beteng. Dah masa gaib ngisi kau duk tengok kitab belakang surga masjid. Dia mu tengok dia, tengok drama. Askar mini. Kau bawa orang kita askar. Kain plastik. Maka baju dah akal. Askar sapi besi, dia pakai tendok. Tak kena sama. Jadi orang pakai askar sakit. Ni Islam sakit ni. Islam sakit. Tak. Raja mari surga tak boleh mari begitu begini banyak hal. Kan kalau ada hal sungguh tak apa.
Tak, nak kerana anak sakit nak pergi hospital. Dah. Tua nak beranak macam-macam macam kan. Dah, tu kita terima lah. Nah, ayah tua nak sunat macam-macam macam. Boleh terima tu. Tu benda sakit sungguh. Itu ada di rumah menenggak itu. Tu beli jalan kedai gitu Sabasung tengah garik. Orang duk ngajar, duk dengar. Kita bodoh siapa ke mampu. Dah reti ke benda. Nah, salah lah situ. Salah. Di Islam ni kat dia ikut anda aku dengan ikut kata orang. Nak jadi askar ikut kata orang. Kena makan senapang. Nah, saja ni ada awak napang. Plastik. Dah leh plastik senapang. M16. Mana aku kuih plastik. Askar mini ni. Askar sakit. Islam itu tak. Nah, dah kena pergi surah. Ada orang bang, ada orang ngajar. Leh ada kerja. Relax dia mau sedap, cerita sedap. Islam sakit. Nah. Keselamatan harta benda, keselamatan jiwa raga, keselamatan masyarakat tetangga dan keselamatan segala-galanya. Sebab tu jadi ni perpecahan. Yang awak jadi pecah kan ulama-ulama orang ngajar. Dah. Mu semua lah manusia tak mau balik ikut Islam. Pecah aja ni. Nah, Islam satu aja. Hayya 'alas salah, habis mandi pakat mari surah belaka. Jadi tak ada perpecahan. Nah, ni tak mau dengar babe keras keng. Nah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah tak jadi apa. Nah, akhir-akhir sekali Tuhan tutup hati. Dah tutup hati ada benda kan. Ambil copor cabuk, sekuk atas kepala. Bang, ambil empire 14,000 watt dia apa dah. Tak. Dan Tuhan tutup hati. Seandainya seorang itu menerima Islam serta menghayati segala pengajaran dan tuntutannya, di samping meninggalkan atau tidak melakukan segala larangan, itu orang Islam. Islamnya adalah imtisalul awamir wajtinabul nawahi, iaitu menjunjung segala perintah dan meninggalkan segala larangan. Tak? Itu baru panggil Islam. Untuk membuktikan Islam sebagai agama Allah, maka itu ikutilah firman-Nya dalam surah Al-Imran ayat 19, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Agama yang lain bukan agama Allah. Mana agama yang diredai oleh Allah saja Islam. Sebab itulah sesak golongan Islam liberal atau Islam plural. Nampak? Sesak ni. Islam ni dia kata semua agama adalah baik belaka. Mana baik? Semua berhala baik. Tak ada baik. Agama yang baik adalah satu, Islam. Kalau baik belaka boleh masuk agama lain. Sedangkan apakah selain daripada agama Allah yang mereka mencari-cari? Apa ghaira dinillahi yabghun? Tuhan tanya. Adakah manusia masih mencari peraturan selain daripada peraturan Allah? Maknanya Islam itu. Jangan kita terpedaya dengan kata-kata semua agama adalah baik belaka. Jangan. Baik ke mana? Agama Hindu suruh sembah berhala. Baik. Semua berhala. Nampak? Nabi bilang sab'atu mubiqat, tujuh apa benda dosa yang sangat besar. Yang pertama asyirku billah. Syirik dengan Allah, sembah terekong. Besar sekali dosa. Agama kafir suruh sembah berhala. Baik ke mana? Agama Kristian membenarkan minum arak. Benar minum arak. Agama Kristian. Dah arak ni mabuk, dia membenarkan minum arak. Dah baik ke mana Kristian? Agama Yahudi melarang makan riba. Sesama Yahudi, tetapi kalau orang lain boleh. Ada baik ke mana? Ada baik. Orang Yahudi sama Yahudi kalau pinjam finance tak ada interest. Tak? Jadi terlampau maknanya kasih sama bangsa dia. Boleh. Kena ke dia. Tapi kalau orang lain pada Yahudi buat pinjaman, kenakan interest tinggi. Tu bank dunia sekarang. Nampak? Sebab tu Israel pinjam tak kena bunga. Sama bank dia. Orang Yahudi dalam kitab dia kata haram sama-sama Yahudi makan bunga. Tapi kalau lain pada Yahudi, boleh kita ambil bunga. Nampak? Kerana lain pada bangsa Yahudi adalah natang belaka dia.
Bukan asal daripada nabi-nabi, daripada hayawan, daripada beruk. Kita ni beruk kata. Dia pegang kitab ni. Walaupun kitab dia lebong. Kita Quran betul tak pegang. Mana kita sakit. Faham tak? Agama yang benar indallahil islamu. Habis kat tu. Lepas tu ada wakaf di bawah atas tu. Alamat wakaf. Takut wasal pula al-islamul hadari. Ada tu. Faham tak? Islam saja. Setakat tu saja. Wakaf berhenti baca. Agama lain tipu belaka, agama lain bohong belaka, agama lain menjerumus kepada kekal dalam api neraka belaka. Tak ada satu pun agama selain pada Islam boleh masuk dalam syurga. Tak sahangang lah. Walaupun maknanya dia banyak cerita tentang syurga. Orang Kristian banyak cerita tentang syurga. Kalau mengajar kau sikit dalam gereja hal syurga. Kalau marah kau orang, go to hell. Mana mu masuk neraka mu jahat. Anak orang Kristian dia ajar dia. Kalau ayah dia mati, toki dia tuk dia mati, anak dia tanya pahana ayah. Tak apalah, ayah ada dalam syurga. Dia ajar kuat gitu. Dah boleh. Orang kafir, apa jenis kafir, semuanya dalam api neraka. Kafir BIP ke, kafir menteri kabinet ke, kafir jiran kita, tangga kita ke, siapa pun kafir duduk dalam neraka. Yang boleh masuk syurga sesaja orang Islam. Melayu tak boleh masuk. Melayu boleh masuk ke? Mana boleh. Ada sebut innal malayu fil jannati. Ada. Yang boleh masuk Melayu Islam. Melayu Islam dari mana? Dia bangsa Melayu tapi patuh pada peraturan Quran dengan hadis. Itu panggil Melayu Islam. Dan kalau Melayu hak jenis maknanya dak semayang, hak tu patak neraka. Siapa kata? Tuhan kata. Kita tak boleh boh. Tuhan yang sebut. Melayu dak semayang dalam neraka. Melayu dak tutup kepala dalam neraka kok. Siapa cerita? Nabi khabar. Dah bila Nabi khabar kamu? Surah Mi'raj. Syarah lama kan surah Mi'raj. Orang puan kena gantung, kaki dah kata kepala tak bawah, rambut bakar dengan api neraka. Sebab apa? Dah ada akal tudung terbit rumah. Dah ramai ada akal tudung. Orang ramai masuk neraka. Ni dah tolong khabar. Dah lagi tu ngajar kata ke orang. Dah nak kata ke siapa? Kata ke laba? Kata ke karung? Apakah perlu dan pentingnya kita kepada Islam? Soalan yang ketiga. Sebagai makhluk ciptaan Allah yang berbentuk manusia, sudah barang tentu kita sentiasa dalam kelemahan dan kekurangan. Memang dah. Kerana kita ni makhluk. Sebab tu banyak kita mendengar ayat Quran, banyak kita dengar perkataan-perkataan ulama, sebenarnya untuk menampakkan kekurangan kita. Banyak faedah. Di antara faedahnya lagi menambah ilmu pengetahuan. Pengetahuan ni banyak. Pengetahuan cara nak melakukan ibadah. Daripada dulu dah apa pandai, ni pandai dah sikit. Pengetahuan daripada dulu dah baca Quran, pandai dah baca Quran sikit. Dulu dah reti bab ni, reti dah. Pengetahuan tak? Di antara pengetahuan yang penting, pengetahuan tentang makrifat diri. Dia panggil. Dengan dengar itulah kita tahu bahawa kita ni banyak lemah. Dia satu pengetahuan tak? Hak sah batal, hukum Mekah dia panggil. Mengetahui kita ni serba-serbi tak Allah, nak banding dengan kuasa Allah. Dia panggil ilmu mengenal diri. Itu ilmu mengenal diri yang betul. Bukan semayang niat tu mengenal diri kau. Semayang tak payah rokok sujud, pakai niat. Itu bukan mengenal diri tu. Itu ilmu karuk. Mengenal diri kita, iaitu dengan mengenal sifat-sifat Allah. Bila kita tahu Allah Ta'ala lah yang berkuasa, maka lain pada Allah lemah belaka. Bila Allah mampu memberi rezeki kepada kita, maka kita tidak gusar, tidak lagi bimbang untuk melakukan perintah Allah. Itu kelemahan kita. Kita kena sedar. Mak ayah kita tak boleh tolong kita. Kawan-kawan kita tak boleh tolong kita. Tidak ada orang yang tidak ada kekurangan. Semuanya kekurangan. Hatta malaikat dan para nabi sekalipun, semua adalah makhluk. Bila makhluk, dia cedera selalu. Atau dalam kata lain, kita amat memerlukan kepada sesuatu untuk hidup. Seperti memerlukan wang ringgit. Kita nak wang. Mesti dah. Zaman sekarang, zaman dulu tak ada wang.
Zaman dulu dia beli dengan emas. Zaman dulu lagi hak kuno-kuno dia beli dengan benda-benda berharga, sipu-sipu. Sipu tu jadi mata wang. Kemudian orang reka emas. Wang emas dulu. Sekarang wang tak emas dah, wang kertas. Tapi mengikut jumlah emas yang kita ada. Lepas tu dari cetak ikut J. Kertas ni kalau dia cetak J, suruh cetak banyak, kaya Malaysia fikir banyak. Dia mengikut harta benda kita. Malaysia ada wang, ada emas sebanyak 50 bilion lah boleh cetak. Piti kertas, faham tak? Di musim tu lah. Maka sekarang kita guna wang. Akhir zaman ni wang lah. Dia segala-gala wang. Kalau dulu lagi belum Jepun orang cerita dah bawa piti. Belum Jepun, jarang orang ada piti, bawa benda. Sebab tu zaman-zaman dulu orang bawa benda. Kalau kat orang nikah kau ada orang tanam pisang, bawa pisang. Ni bawa piti lah ke? Sebab tu zaman dulu maknanya kalau tuan rumah hak nikah tidak akal je Melayu. Pasal apa? Tak muat pisang. Dah kalau mari nakal 2 tin tak rabak cek. Bola cek. Ni dia kata rekah, benda tu jadi kau cek, dia pun potong wajib Melayu. Kau cek 5, depan 4, belakang se. Buah kelepeh je di dalam. Jala kelepeh. Sebab tahu dah. Ni orang tak bawa dah macam orang dulu. Ni orang pakai mata wang. Dulu orang tu. Tak jarang orang sosok dia piti tu. Orang sosok orang cerita zaman dulu lah, zaman Ampah Merah. Orang sosok datuk-datuk bergelar dia piti. 5 sen itu kalau makan buluk. 5 sen tu gulung batin orang rumah boleh. Faham dah? 5 sen parok lah dulu. Orang biasa macam kita beri barang. Orang tanahnya beri nyaw. Temu natu. Orang tanah naka beri naka. Orang ke laut beri sutung, beri ikan. Ikut atas tu lah. Dia kaki beri bajika. Tapi ni mereka harap beri hadiah duit. Hadiah kau, tak ada benda kau. Tidak wajib, tapi orang panggil adab yang baik. Nampak? Adab yang baik, bila ada berlaku sesuatu perkara besar, kita ziarah kan, kita beri hadiah. Adab yang baik, hadiah duit. Beri duit. Orang miskin beri 10, orang kaya beri 5. Orang kaya dia ambil 5, dia kepal dia salam, memang orang kata 50. Pasal dia kaya. Orang miskin nak beri 5, takut tuan dia cerit, beri 10. Faham tak? Kalau ni dah bawa barang lah, bawa barang leceh dah. Bawa naka jeng, barang dia getah tangan. Orang ni tanang tebu, bawa tebu. Dah tuan rumah dia nak makan tebu malam tu. Faham tak? Tadi rohok orang. Kau buka kedai basikal bawa tiu. Nyanyi ke dia. Makanan. Kita nak makan, nak piti. Tempat tinggal dan sebagainya. Segala-galanya mendatangkan faedah dan manfaat, iaitu guna dalam kehidupan seharian kita. Sebab tu kita duduk dalam dunia, kita dari tinggal dunia. Ada orang yang baru cenderung tengok agama, nak tinggalnya ke dunia ni habis, yang lepas habis. Ada tu. Hak suruh warak tu barang haram. Warak barang haram dulu. Barang haram asal-asal gaduh lagi. Memartabak ibtidai baru. Mula-mula ngaji, mula-mula dengar dia mari zauk, dia mari seh. Ada balik yang katok TV, katok radio. Tak dengar benda lagi, baru semangat dengar, tak beli pergi kitab. Lalah beli semula katok tu 14, beli balik 29. Faham tak? Tidak dah faham. Ya gaduh. Mu martabak ana. Siapa martabak hak teruk dalam sungai martabak ana. Slow-slow dia sikit-sikit jangan gaduh. Ni buat gaduh selalu. Pasal ramai gitu. Amat dah. Boleh ngaji dah, boleh pandai lilik serbang. Tengok TV buat gini tangan lalu kedai. Lenim nanggau. Janggut-janggut tak ada misal-misal dah. Tak ada jubah dah. 501 kali ni. Dah lama dah ngaji 29 IT. Tangan mau limuk ni. Pak Gusti hati-hati. Tak jadi, jangan sabar dulu, belajar dulu. Jadi kita duduk dalam dunia, kita nak kepada dunia. Biar dunia itu menjadi alat dalam nak beragama kita. Janganlah agama itu jadi alat.
Nampak? Ataupun tidak ada agama langsung dalam kehidupan. Macam ramai ni, beriak cok tengah garik ke, tengah asar ke, tengah lohor, tak ada hal dia. Tak ada kait dengan semayang, tak ada ingat dengan apa, dia kira cari makan. Tu berat tu. Tak? Di 3 golongan. Yang pertama, golongan yang tahu ambil berat agama itu di dalam kehidupan dia. Nah, yang kedua, golongan yang ambil berat masalah cari makan saja. Tak ada agama dalam kehidupan dia. Yang ketiga, orang yang ambil agama tu supaya dijadikan agama tu memberi pulangan kepada dia. Pilih nak mana-mana. Hak terbaik hak pertama lah. Nak cari makan, tanya dengar. Nah, jangan lupa. Sebagai manusia tentulah masih belum cukup dan tidak sempurna dengan hanya mendapatkan keperluan hidup seperti itu saja, yang juga diperlukan oleh makhluk-makhluk seperti haiwan dan sebagainya. Jadi kalau setakat nak makan, nak piti, nak rumah saja, baru sama dengan binatang. Baru sama dengan kambing neruk, baru sama dengan kubak balok. Kambing dia nak rupuk, lembu dia nak meh. Dia ada rumah. Rumah dia lawa dia rumah kita nak balik. Patah rumah kambing 60,000 harga. Nah, rumah kita flat apa flat? Flat berapa ribu? 25. Rumah kambing 60. Tu kata. Kelas dia pula kena hormat. Nampak? Kambing tu tubik daripada gok, lembu tubik gok, ayam tubik gok. Dia kira nak cari makan. Dah petang karang bila gelap, dia kira nak cari gok, nak balik. Lepas tu orang bang tak pergi surah, orang ngajar tak pergi surah. Sebab tak apa, pasal dia ayam. Dah orang pagi tubik gok tak? Bososok kereta jeng-jeng habis. Apa kat cari makan hak celuk nepek hak mozaik hak meku. Hak nulis hak komputer. Hak jual hak nimbang. Macam-macam weseng cari makan. Tang sibuk nak balik jeng pula pukul 5 pukul 6. Apa tak getok tu susung cari makan kedaruh lagi tu. Siapa ada rumah apa tengok balik dengan mi tiaw, balik dengan mi goreng macam-macam weseng, orang bang tak pergi surah. Sama dengan ayam dia. Cuma ayam tak kena soal dalam kubur. Hak ni kena soal. Umur berapa tahun ni, Ji? Umur 60. Dah surah berkali seminggu pergi. Tak pergi ya? Nampak? Tak apa tak pergi? Tak apa kan? Kedah. Tak ada orang nak tunggu kedah. Tak apa. Gawat lagi. Haji dah tak panggil surah. Sama dengan ayam. Haji ayam. Tak? Dia gitu. Dia kena kata gitu. Dah kata tujuan apa? Tujuan suruh jadi molek. Dia tu ngajar kata korang tu. Dengar sini bodoh. Kalau mu kata ngajar kata korang, mu jangan kata ke anak-anakmu kalau anakmu buat doktor. Jangan kata. Dia kata tak ke anak dia? Dia marah tak ke anak dia? Dia belebel tak ke anak? Dah. Tak usah kata anak-anak. Anak-anak buat salah, buat apa kau anda sebab senyap. Kalau mak bunyi, anak kata, mak kata korang tu. Dah, mak belebel popeng-popeng. Nak suruh jadi molek. Kan nak suruh kau punah. Dia dengar buat-buat ni. Peduli apa? Dia pak kerah-kerah kau, lembut-lembut kau. Dia basyirah wa nazirah. Dia gitu. Basyirah ni khabar dengan benda lembut-lembut. Nazirah ni tugas Nabi ni. Khabar benda hak sok molek-molek. Nazirah khabar benda-benda. Fikman. Benda kerah. Nampak? Barang ancaman. Nabi ni dua. Basyirah. Nampak? Khabar benda orang suka. Benda molek. Yang kedua, wa nazirah. Iaitu benda yang orang tak suka. Amaran, ugutan, ancaman. Wak gini patak neraka. Wak gini kena tapaklah kubur. Dari orang yang Quran. Sebab tu yang paling dikasih Nabi Agung. Nabi Agung kau dia kasih.
Pasal apa? Pasal lembut. Ni dah marah. Nah, dia marah semua berala tapi suara tu lembut. Jangan semua berala. Jadi kaum dia tak ada apa. Faham tak? Nabi Musa kaum dia tak berani. Pasal bekeng. Kata korang mau. Sebab tu bila Nabi Musa tak ada, pergi di Bukit Sinai, kaum dia pun sembah berala. Buat lembu daripada emas. Dikepalai oleh Tok Guru Ayoping Musa Samiri. Buat lembu. Masa buat lembu sembah ramai-ramai tu, Nabi Harun ada kapung? Ada? Dah pergi tak takut? Pasal Nabi Harun lembu. Mana kerah tu ada guna tau. Dalam keadaan sekarang ni, umat yang gila macam ni perlu Nabi Harun ke Nabi Musa? Dah. Kan kita kata. Nak suruh eret suruh mikir sendiri, tak apa-apa. Kita tolong buka. Sekarang ni nak macam dengan Nabi Musa ke tak macam Nabi Harun? Nabi Harun dia memang lembut. Jangan porong. Jangan. Tak baik gitu. Dulu dia pergi congek pada Nabi Harun. Tak? Jangan mak rempik. Mari asurah. Dia kena Nabi Musa. Nabi Musa bulu tekak tubik kok kola. Macam si bekeng. Tubik kok baju. Bulu tubuh. Orang bekeng. Sekali lepas orang musim 2 kali pelik. Mati terus. Sebut dalam Quran. Betul tak? Mati terus. Jangan main Nabi Musa. Malaikat yang nak tapau. Jangan main lah. Tengok bekeng. Dalam bekeng lawan. Tu kata. Sebab tu dia ada. Kena ada hak lembut. Tangan lembut kau. Nak? Tangan kerah. Nah. Tangan perut lapar. Kerah. Jadi. Nak? Ada makan? Ada. Tak apa. Lembut sikit pasal ada makan. Walhasil ni hak tak mari lagi duduk di pelik ni bukan kita nak jadi uduh. Nak suruh dengar dia hati tu terasa. Tak mui terasa boleh tengah ajar. Ajar lembu. Tapi tak terasa apa. Gitulah. Duduk kau relax duduk di rumah. Hadirin sekalian, kita semua sudah beragama Islam. Maka nak mari tak mari ikut suka kita lah. Nampak? Jadi wahak main lagu tu. Ni dak main 7 10 hari. 10 hari. Bini pula terlalu peringat. Bengong. Bang, jangan lupa petang ni bang. 10. Awal akad balik. Habis tutup kedai. Kita nak beli anak makan di sana petang 10. Jeng dari kedai tak jumpa. Tutup habis. Hak kedai tokel di sana pakai gelang. Tutup kau. 10 belaka. Hanya ajar orang karuk. 10 baru pergi surah. Kunang ni dah tapung mandi lah payah. Pasal 10 ni pasal gelanggang. Mak rempik ada. Minus skuter ada petang tu. 10. Ada. Kedai 99% tutup. Hak ane buka buat piti petang 10. Tunggu. Ini jadi khurafat. Habis mari surah lah ke. Bawa andai-andai sikit lah. Pukul 6.30 lagi dah. Tok Imam tak hari pergi surah. Duduk negak lagi di rumah Tok Imam. Mari dah. Sengih. Biar tangga. Dia duduk kat tangga surah tu tak sekong ke tangga surah. Dah muka dia tak dia mari. Tak ada matching. Mari surah. Bukan kecil ni cerita ni. Bukit Bading. Maka di sinilah perlunya kita kepada agama. Itu beza dengan hayawan. Hayawan dia tak belajar. Dia tak ikut peraturan. Tak payah. Sebab dia mukallaf. Yang kata hukum syarak taklifi ni hanya kena kepada manusia dan jin. Batu yang kita duduk tepik nolong sangat ni. Siapa berkembur air liur ni. Nak kabur tu. Kambing tu hak tina dah wajib pakai jibat. Kalau kambing wajib tutup aurat, habis ke dia baju bandar. Dia beli belaka baju-baju kuk kambing. Tapi dah dia dah wajib tutup aurat, kambing lanjang.
Nah, kita wajib tutup aurat. Tak tutup. Bodoh dia kambing. Sungguh. Tak ada seekor habuk pun binatang yang kafir. Tak. Kafir ni engkar dengan perintah Allah. Tak. Nah. Maknanya kalau kambing tu kena tutup aurat habis kat tutup Melaka kambing Cina. Kami datang kat Kebang Melaka. Pasal dia tak kena taklid syarak. Nak bawa tu dalam neraka tak ada binatang. Dia kata ada ular dia kala tu bukan kena seksa, dia tukang seksa orang. Nak macam warden duduk lanjir, dia tak kena J tapi dia duduk lanjir. Dia kena J tak, dia balik rumah halang orang. Dia jaga J. Ular dengan kala dalam J tu tak, dia tak kena seksa, dia tukang ketik orang. Nak. Batu kita beragama, kita ingat banyak benda dalam perjalanan hidup kita akhirnya pakhwana. Tak, batu nak ingat tang, duk ulang-ulang sebut hal neraka apa. Nak. Bukan kata nak suruh masuk neraka, tak boleh masuk neraka, nak suruh jadi takut. Itu sajalah. Macam anak kita kan. Nah, kalau kita ugu kek takut sikit. Dengan lebih selamat dan terjamin sama ada untuk keselamatan harta benda, jiwa, raga, masyarakat dan negara. Selamat belaka kalau ikut Islam belaka. Sebab itulah secara individu kita perserangan wajib kena ikut agama. Secara keluarga kena ikut agama. Nah, secara kemasyarakatan, masyarakat tu kena ikut agama. Kenegaraan, ekonomi, politik semua kena ikut Islam belaka. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang yang beriman. Beriman dengan siapa? Dengan Allah dan hari kiamat. Udkhulu fis silmi, dalam kamu ambil peraturan Islam kafah, semua sekali. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Menunjukkan maknanya orang yang ambil sebahagian saja peraturan Islam dalam bab haji, dalam bab zakat, bab semayang, bab nikah kahwin ikut pesel orang putih, orang ni ikut jejak langkah syaitan. Atau nikah kahwin, puasa dengan zakat ikut Islam. Nah, tapi jual beli ikut Yahudi dengan pesen ribanya, dengan hutang lebongnya, tak sah pada syarak. Ni ikut jejak langkah syaitan. Ataupun masalah peraturan jinayah dan sebagainya, tak mau ikut Quran dan hadis. Tolak hudud, tolak kisah, tolak takzir. Tak mau pakai hak kita, nak pakai hak manusia buat. Hak ni juga ikut jejak langkah syaitan. Maka syaitan tujuan apa? Wa yuridu syaitanu an yudillahum dalalan ba'ida. Tuhan khabar pula kerja syaitan ni tujuannya hendak menyesatkan kamu semua daripada agama Allah, akan sebagai sesat yang sangat nyata. Tu Nah, soalan, apakah tujuan sebenar Islam didatangkan? Wallahu a'lam. Kita ada soalan. Apakah arti kemerdekaan yang sebenarnya daripada sudut perspektif Islam? Ni cikgu tanya. Kalau kampung tak main perspektif. Kalau kampung positif negatif je. Dia tanya daripada sudut perspektif Islam. Kalau kita nak jawab ikut soalan, jadi forum perdana. Faham tak? Jadi kita jawab rekah lah. Kita ni diciptakan oleh Allah. Tak? Tujuan supaya jadi hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku cipta kamu wahai manusia dan anak-beranak kamu jin tu melainkan supaya kamu menjadi hamba kepada aku. Maksudnya kata ulama tafsir, iaitu kita sentiasa duduk dalam keadaan mengikut peraturan Allah, iaitu menjadikan segala hidup kita adalah sebagai ibadat kepada Allah. Jadi kemerdekaan yang sebenarnya kita balik kepada status hamba Allah. Nampak? Iaitu secara individu perserangan kita patuh pada Islam, keluarga pun patuh pada Islam, negara pun patuh pada Islam, maka barulah dikatakan merdeka yang sebenar. Kalau dalam sekarang, maka kita belum lagi merdeka. Negara belum lagi merdeka sepenuhnya kerana peraturan bukan daripada Islam. Tak merdeka lagi.
Nah, anak-anak muda sekarang masih belum merdeka kerana pakaian macam kafir, laknatullah. Tak, di rumah kita pun belum lagi dapat kemerdekaan kerana cara didik anak pun masih lagi tersurit dengan unsur-unsur yang bukan daripada Islam yang begitu suci. Nah, walhasilnya semua kena merdeka belaka. Negara pun kena merdeka, iaitu balik menjadi negara yang mentaati Allah dan Rasul dengan menjadikan Quran dan hadis sebagai apa benda ni, perlembagaan yang paling tinggi. Kita pun penganut Islam sebagai warga negara pun perlu merdeka. Tidak lagi kita ini dikongkong oleh peraturan manusia yang menyebabkan kita jadi melanggar peraturan Allah. Selama mana kita duk patuh peraturan manusia yang dalam masa yang sama menjadikan langgar peraturan Allah, maka kita tidak lagi merdeka. Jadi semua orang kena merdeka, iaitu balik menjadi liya'budun. Tujuannya semua menjadi hamba Allah, yang ini menjadikan Islam sebagai dasar ataupun pegangan di dalam kehidupan. Soalan, bila orang beri salam tapi tak sebut dengan betul, wajibkah jawab salam itu? Menurut setengah ulama' tak wajib jawab, melainkan sedikit saja kesalahan yang biasa kerana lidah orang awam yang tidak cermat pada menyebut salam. Nah, umpama assalamualaikum, dia tak sebutkan dengan ain, disebutkan dengan hamzah. Asalnya assalamu ni hamzah, tapi dia baca ni ain, dia baca dengan hamzah. Salahlah. Assalamualaikum, wajib jawab. Nampak? Kerana tergelincirnya lidah orang awam pada menyebut kalimah-kalimah Arab, padahal orang yang menyebut itu adalah ajam dan orang awam adalah diberi kemaafan di sisi syarak. Nah, melainkan dalam sembahyang kena ulang balik. Kemudian benda-benda yang melampau salahnya, maka tak wajib jawab. Assalamualaikum, tak wajib jawab. Mana tak? Pasal teruk benar bunyinya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada orang tak ada sang tak? Assalamualaikum. Nampak? Ada lekong. Lekong tu. Mana tak? Bang lekong tu. Buat boleh-boleh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Boleh buat dia? Assalamualaikum. Boleh? Lambat-lambat. Assalamualaikum. Itu tak? Ni. Assalamualaikum. Gitu lah. Dia banyak dalam telefon lah. Okey. Assalamualaikum. Salam. Gitulah. Lidah orang yang dah. Buat gitu pula kau benar. Nah. Kalau boleh salam macam salam semayang lah. Tapi masih salam semayang oleh je. Masih salam mai di rumah dalam telefon tu. Assalamualaikum. Nah, tapi masih semayang oleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Cerita salam semayang tu aja cek. Fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum. Tengok memang ada ikut imam tu. Apa? Nampak? Kawan saya sekarang nampaknya dah sokong hadari. Dia kata, bolehkah kawan dengan dia? Kalau dia ajak belanja makan, bolehkah? Tak ada masalah. Apa benda ni? Dah bukan orang kapi. Bukan orang kapi. Dia sokong hadari, bukan kapi. Apa dah boleh kawan, boleh kawan. Lebih baik kita berkawan dengan musuh-musuh kita. Jika tujuannya nak membaikkan mereka, itu lebih baik pada kawan hak modah. Tak. Baik kawan dengan orang tak faham Islam ni. Baik gitu. Tapi kita bila kawan dengan ni, ada pula orang kata tu. Masuk belah ni tu. Jangan gaduh dengan mulut. Jangan gaduh dengan. Dia tengok anaknya, dia nak berdakwah. Nak menyampaikan kebenaran. Lebih baik dengan musuh-musuh, buat kawan dan sebagainya. Apa tak boleh kawan pula? Ada kena kaji, kena pada cara dia. Serba-serbi kita buat tu. Lepas tu berhajat kepada ilmu. Dia sama diri dah duduk cakap. Ada sama diri dah. Sama-sama sokong Islam dah. Duduk semeja 16 orang. Hak tulis dah cakap. Wah tulis dah pusing. Tak ada faedah. Baik dia masuk ke pulang ni pula sekarang. Kita menyampaikan kebenaran. Dia tak mau terima banyak, terima sikit. Dia gitu. Banyak kita tak faham ni. Nak jual Islam tak faham. Kita dia kata makan haram. Kita kok tak dah makan haram. Baru makan haram. Dan ngajar di jabat kerajaan. Bahalu punya orang. Mu nak mawak Islam kan ni, mu bodoh gitu. Tu kata tu guru tak molek. Penyokong jahat. Bodoh.
Ada pula ngajar di jabat kerajaan makan haram. Makan gua ni di hidang bewok panggang mesti ngajar. Ada. Allah Rabbi. Nah. Makan haram gua ni. Dia kata dah tu orang beri sumbangan, dak elang ngajar mesti ada kata. Dah elang kan kerajaan hadari. Dah apa haram? Itu dia haram. Dah bang. Nah. Nah, dah tu uru pecing. Buti usap. Piti mana? Kita kata gitu, mau lagi bau lagi. Dah haram, yang haram ni perbuatan kita. Piti yang tak layak bagi kita baru haram kan. Waisan kita kaya dah bahan waisan walaupun daripada kerajaan haram ambil. Tak. Kita pipi api orang yang miskin. Kita tak miskin, pakai kabel boleh piti itu. Haram. Nah. Dah piti ngajar kita tak ajar makan kalau buat jabat beri. Tak makan. Nah, makan mana diberi cek makan mana makan puak-puak itu. Boleh makan. Dia cek dah kita dah berakhir pergi di bank beri korang. Boleh cek beri korang. Tak. Dah makan. Habis beri kuat awak tambah tebu. Faham tak? Nah. Tapi tak ada makan, tak belanja. Tapi hukumnya halal kalau belanja. Nah, dah pula piti hak beri itu bukan piti kerajaan beri. Piti daripada jabat kerajaan punya dikutip daripada iwak tabung. Badan kebajikan. Lepas tu musyiah kuduiyah. Kita tengoklah orang kita belaka. Dia gitu. Pasal ada wigidi baru dah haram. Cakap apa tu? Bodoh tu. Jangan cakap. Duduk diam. Bodoh duduk diam. Bila kita bodoh, kita duduk diam, orang hormat. Orang tu bisa ni. Bisa. Dia ni kolej ke universiti. Memang orang tomoh kot tu. Kita buat lebak. Ni gigi cakap lah. Dia pun cakap, nak bodoh. Bodoh tahu dia. Nak ada cakap gitu. Nah. Lepas tu dia tidak tu ngajar jabat kerajaan. UMNO ngajar jabat kerajaan. La ilaha illallah Rabbi. 2 kali bodoh boleh. Dah itulah bila kita boleh menyampaikan Islam di tempat yang maknanya payah Islam itu hendak disampaikan, tu yang terbaik. Dia gitu. Ni sama kita, dia sedap sama kita. Duk ngomong sama kita lah. Semalam dengar ceramah. Lepas tu malam ni ulah halik dah rapi. Set kita lelaki lah. Lalu dia. Tak guna sekepeng. Tapi nafsu lah. Tu rugi kita, rugi. Rugi. Ni suka larang. Baik. Kawan lah, kawan. Tapi sampaikan Islam dengan cara kita yang tersendiri. Kawan. Kawan dia bawa benda-benda yang salah. Kita tegur. Dia kabur benda doktor, kita bakang. Dah kita kawal ikut juga lah bakang. Kurang-kurang. Masuk kerja lewat, dah ikut masa. Bila dapat gaji, halalkah gaji kita itu? Gaji saya itu, dia tanya. Baik, tengok keadaan dah. Kalau maknanya kita tu dibayar dengan masa, maka tak boleh lah. Melainkan kita minta halal berhalal dengan majikan kita. Kalau kerja di mana, keadaan. Tengok keadaan majikan. Nak jawab gitu, tak boleh. Pasal keadaan majikan dia lain-lain. Keadaan pekerjaan tu dia berlainan. Ada jenis-jenis kong, ada jenis tokel lagi ni, ada tokel je tak boleh, ada tokel lebih kurang. Ada tokel kabodah tak apalah, dah masuk lewat sikit ada kerja dah hal lah. Tapi nak tubik mana-mana, maknanya buat selesai kerja dulu. Aku nak cari jamu. Ada juga pasal gitu. Dah kita nak buku mana? Jadi tengok keadaan. Gaji saya dalam 700 je sebulan. Banyak 700. Dia kira juga setengah. Faham tak? 2 kali tu. Biasanya saya bagi mak saya 50. Tapi bila saya menyewa rumah sendiri, jadi duit kadang-kadang dan sampai ujung bulan habis. Boleh tak kalau kita tak beri duit pada mak saya itu? Dia beri mak dia 50 sebulan. Lepas tu dia dah duduk rumah sewa, jadi tak nak amal. Gaji 700, rumah sewa 300, tinggal 400, extra 80. Mana reload prepaid dia ambil 5 rial sehari. Tak dah juga. Tu baru pakai anda kat. Kalau anda ekor berat bekok muka. Kemudian dia kata 50 tu nak berhenti beri kepada mak. Tengoklah kalau mak tu kaya boleh lah. Mak kita kaya dah. Tapi kalau mak kita tu berhajat, jangan berhenti lah. Mak kita tu orang berhajat, jangan berhenti. 50 tak berapa persen. Kita 750 berapa persen baru 1 per 1 per berapa? 1 per 13 berapa?
Baru apa benda ni 8% baru tak? Sumbangan kita. Beri lah 50 tu. Buat kerja lain lah awak tambah hang. Kalau tak cukup nak buat agak ni. Buat kerja lain lah. Biarlah 50 tu. Dah usah tarik balik lah. 50 biar je. Nah, kalau mak kita agak senang kan bola mak tak cukup mak. Jadi kita wid mak agak senang dah. Kalau kita wid 50 ni nak tak mau wid dah boleh tak? Pasal tak cukup nak bayar rumah sewa. Lepas tu mak tambah pula 50 sebulan kita. Tu mak kita senang dah. Tak apa cakap tu. Orang tua ni kalau kita kabar susah gitu dia tak payah ngene. Tak payah ni. Nak ayah. Mak payah sikit. Jika orang tanya mu nampak dosa, apa jawapan yang terbaik untuk kita jawab? Kita kabar dak boleh buat gini dosa ni. Dodok ni dia kata, mu nampak dosa? Kita jawab, nampak ah. Dia kata mana? Ni tak. Biar tak ada air sutik. Naji yang dimaaf sebesar mana? Dia tanya besar mana naji yang dimaaf. Tengok keadaan naji tu najis benda. Ada kali naji itu sedikit maaf, banyak dah maaf. Ada naji yang banyak mana pun dimaaf. Tengok keadaan. Jadi nak cerita sepanjang. Malaikat belajar bab naji lagi. Kita buka kitab fiqh pula kali ni. Bab naji umpamanya. Tempat-tempat lain pergi ada kitab fiqh secara panjang lebar lah kalau bab naji. Nak tahu dengan panjang lebar bab naji yang dimaaf, kitab di seberang baru start. Kitab segala najis yang dimaaf. Bab najis saja. Awal sampai kaki. A sampai tu Z, segala najis yang dimaaf. Cerita situ. Seberang baru. Tapi dia tanya kita malam ni terkabur buat sikit. Pasal dia huraian dia banyak. Kalau benda tu benda asing daripada luar, umpamanya mengecil daripada burung-burung yang banyak berterbangan di atas kepala kita, maka sedikit tahi burung itu dikira dimaaf. Sedikit mana lebih kurang sedikit pada urus. Nak kata besarnya besar kuku lebih kurang. Pasal kita payah nak jaga. Tapi kalau banyak sangat sampai sebeledi je berok umpamanya. Burung tu besar, so kita kacil burung. Bong sebeledi tak balik. Dah maaf. Pasal selapar banyak. Di lain-lain hukum. Darah kita sendiri kalau kita sengilan pecek sedikit dimaaf. So mana? Besar pitih 5 sen kata ulama moden. Kalau ulama dulu dia kata sebesar kuku. Kita duduk saja Tok Imam baca panjang, malam sepu baca Yasin, baca Mayang Isa. Kita duduk saja tu bila aku tiga awak. Belah semayang tu biar sedikit darah dimaaf. Sengaja. Faham tak? Tapi dah banyak neleh tak dimaaf. Dah kalau tak sengaja dalam semayang, tak sengaja banyak mana pun dimaaf. Umpama dia kena bisu tak punggung. Punggung ni bisu nak pecah lela. Tak besar mana lebih kurang besar bola tenis. Faham tak? Dia ingat dah dalam hati ni tak mau duduk lagi. Dia duduk nak kakak sikit punggung. Tak ingat dia duduk juga lapung pecah. Pecah tu selah baju ni merah. Daripada sokok sampai ke kain baju Melayu merah semua. Selah baju. Panggil berkubang habis. Dimaaf. Bila maaf semayang tu saja. Bila salam dia dah maaf. Dari semayang hak lain. Dalil saya nak Ali kena panah. Darah ni. Masa cabut panah tu bit darah. Saya nak Ali kena panah, nak tarik panah masa dalam semayang. Nak tarik dalam luar semayang sakit. Kena panah, nak tarik sakit lah. Mata panah tu dia ada cacat depan. Nak tarik tu dia kena daging, sakit. Jadi saya nak Ali kata nanti aku semayang dulu lah. Bila semayang khusyuk ingat Tuhan, dia tarik panah tak sedar. Jadi tarik dalam semayang. Tubik darah, tak batal. Kata ulama. Faham? Jadi masuk semayang lain baru semua baju baru pula. Maknanya kalau tak darah itu dimaaf. Darurah dia panggil. Dia gitu. Cabutlah semayang tak berasa. Kena panah. Kita dalam semayang bukan panah, nyamuk. Duduk atas keting. Keting kiri, keting kanan kah 3 kali. Batal terus semayang. Nyamuk, ada satu nyamuk. Bukan panah. Kalau panah, masuk ke stereo. Berat kita. Berat tenang. Pegang kemaluan lapik dengan kain nipis. Jarang batal tak air semayang. Tak ada benda lain nak pegang lapik. Apa benda tak ada kerja ke apa ni? Allah Rabbi. Ni siapa tadi Tok Imam ni. Power Tok Imam ni. Dia pegang dengan kain yang nipis.
lapik dengan kain yang nipis. Pasal apa nak pergi pegang, nak buang benda. Nak pegang tu jual dia. Dia nak garu mau gatal sangat. Nak garu sayang kain semayang, dia pun ambil kain nipis, kain kasar tu. Kain kasar, kain dah bajak jet tu. Tak, dilapik itu dia pun garu. Dak batal semayang. Dak batal air semayang. Dak batal air semayang. Dah haram tak? Dak haram lah. Dah garu kata. Tak. Tapi kalau kemaluan orang lain tak batal kau. Tapi haram. Faham? Kemaluan orang lain kita pegang, berlapik dengan kain, dak batal air semayang kita. Air semayang dia pun dak batal. Tapi perbuatan tu haram lah. Tak, kalau dak haram sedap. Mek aku lapik kain kan. Garu. Hukumnya tetap haram. Dah? Banyaknya. Dalam rukun negara kita lapas kepercayaan pada Tuhan. Boleh atau tidak kita sebagai orang Islam lapas kita kata begitu kerana dalam dua kalimah syahadah kita lapas tiada Tuhan melainkan Allah. Nampak? Baik. Dalam kalimah syahadah tiada Tuhan melainkan Allah. Dalam rukun negara kepercayaan pada Tuhan. Baik. Yang sebenarnya mana tidaklah lagi salah secara terang. Bukan terus salah. Percayaan pada Tuhan ini benar juga. Tetapi mestilah dijelaskan kepada rakyat apakah maksud kepercayaan kepada Tuhan. Yang ini percaya kepada Allah sebenarnya Tuhan. Jadi bagi orang yang Islam, orang yang faham tentang akidah, bila sebut kepercayaan pada Tuhan ni faham? Maknanya percaya pada Allah. Tapi bagi orang jahil, sebarang Tuhan. Bagus belakanglah kita percaya pada Allah, tapi percaya pada mereka. Benda ni tidak baik sebenarnya. Tak molek kerana tidak lengkap dan boleh disalahgunakan. Dengan membawa maksud apa juga agama selain daripada Islam, semuanya ada percaya kepada Tuhan adalah baik belaka, tak molek belaka. Takut jadi begitu. Yang sebenarnya Tuhan yang sebenar hanya Allah, yang lain bukan Tuhan. Jadi kalau kita orang beriman betul dalam akidah ni, tak salah kita kata percayalah Tuhan, ingat Tuhan. Kan orang-orang lupa kan, ingatlah Tuhan, tak apa dah kata gitu. Kerana iaitu hanya Tuhan, tiada lain melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang jahil, kepercayaan pada Tuhan macam-macam Tuhan yang dipercayainya. Bolehkah anggota organ bangkai dijadikan sebagai umpan kain dan pancing? Boleh? Binatang tak apa. Orang tak boleh. Melainkan binatang-binatang yang diharamkan pada syarak tak boleh. Kita bunuh. Kalau kita tak bunuh tak apa. Katak tu mati dah. Katak tu mati dah kita buat upang. Boleh. Tapi katak tu hidup kita saku buat upang tak boleh. Kerana bila kita saku mampu katak. Organ-organ binatang umpamanya telinga kambing. Kambing langgar lagi cabut telinga. Dia ambil telinga tu buat ngai ikan. Ngai ikan tuli. Bawa bahan ke dia aprika tak apa. Tidak bolehnya apa benda ni, benda yang hidup yang diharam kita bunuh. Niat mampu dah, tak ada masalah. Nak pakar di tubuh tak boleh. Kerana tak sah barang tu barang najis. Yang boleh pakar tubuh kulit bakar je. Ni daging kambing. Kucing yang mampu dia ambil daging satu mata kain buat ngayu. Tak apa? Ngayu boleh. Bolehkah kita qada semayang lepas azan, iaitu ketika sunat qabliyah dan ba'diyah? Boleh. Lagi pula boleh, tak ada masalah. Qada semayang ni mana-mana pun boleh. Lepas semayang asar boleh qada. Asar tak ada semayang sunat, semayang qada boleh. Lepas semayang subuh boleh. Kawan saya pernah berdoa agar beri pembalasan dan pengajaran pada orang yang pernah menganiaya dan menghinanya. Adakah dibolehkan berdoa demikian? Boleh. Nampak? Boleh. Dah boleh? Dah afdal. Dengan doa yang paling afdal, doa Nabi Muhammad SAW, doa supaya beri hidayah. Doa ni doa Nabi Nuh. Doa Nabi Nuh suruh turun ribut, suruh banjir. Doa Nabi Nuh Allah perkenan. Tapi Nabi yang terbaik Nabi Muhammad SAW. Bila kawan-kawan dia katok kepala dia,
Tak, siapa pecah kepala puak-puak Taif pelakon batu. Tak, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah Tuhanku, tunjuklah aja hidayah kepada kaum aku di sini bodoh-bodoh ni, kerana mereka tak tahu benda. Masa itulah katanya malaikat, nak akak bukit boleh, aku tolong rembah atas kepala puak Taif. Kalau Nabi kata, rembah Tuhan tak arah. Dia akak dah bukit rembah, tak ada Taif ni. Tapi Nabi doa suruh beri petunjuk. Dia gitu. Doa supaya orang-orang yang menganiayanya dibalas oleh Allah. Memang Tuhan balas. Benda ni memang betul, memang Tuhan balas. Dan kalau tidak doa Tuhan balas. Orang yang nyanyi dia, orang zalim dia tak berdoa, Tuhan balas. Jadi tak saya doa dah apa? Betul tak? Gitu. Cuma kita ni disuruh berdoa. Di antara doa itu adalah ibadah. Doa itu satu ibadah. Yang ketiga sah, satu ketiga